Assalamualaikum, saya Azam Abdullah dan ini pasukan sahih edisi 12 Mac 2021. Dalam sudut pandang nanti kita akan bincangkan mengenai iSinar. Sejauh mana ia memberi sinar kepada masalah kewangan yang dihadapi mereka yang memerlukan nantikan. Dan kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sinsingon dan Kampung Lotong, Nabawan, Sabah yang dijadual tamat hari ini dilanjutkan hingga 26 Mac ini selepas masih terdapat kes positif baru dalam kalangan penduduk. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan berkenaan dicapai selepas penilaian risiko dibuat pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan 674 ujian saringan dengan 81 kes positif COVID-19 direkodkan. Juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di penempatan Sentosa Timur Fasa 2 Sibu Sarawak tamat hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penamatan PKPD itu mengikut jadual asal selepas membuat penilaian risiko bersama dengan pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal PKP dan berpandukan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Sehingga kini KKM melaksanakan 1,311 ujian saringan dan daripada jumlah itu 13 kes dilaporkan secara kumulatif. Seterusnya, penawaran perkhidmatan secara dalam talian oleh agensi kerajaan kepada rakyat menerusi pelbagai saluran dalam merapatkan jurang digital dengan kerjasama pelbagai pihak merangkumi pihak swasta dan komuniti. KKM telah memulakan sistem janji temu klinik kesihatan secara online melalui portal My Government. Sistem ini akan digunakan klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang terpilih dan tarikh bagi slot janji temu bermula 22 Februari 2021. Tular di media sosial mengenai satu screenshot kononnya ditulis oleh Senator Tan Sri Rais Yatim berkenaan satu kenyataan mengenai pengambilan vaksin. Tangkap layar itu menunjukkan kononnya beliau mempersoalkan kenapa ahli Parlimen Negara dikeluarkan dari senarai penerima vaksin fasa pertama. Kenyataan yang tular itu adalah palsu. Kementerian Dalam Negeri KDN akan memutuskan tindakan susulan daripada aspek perundangan selepas menerima alasan penghakiman secara bertulis dari pihak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung isu kalimah Allah. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya mengambil maklum keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan isu kalimah Allah dan hal-hal lain yang dibawa oleh Jill Allen Lawrence Bill terhadap kementerian itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan lain dalam penerbitan agama itu untuk pendidikan dalam komuniti mereka. Baik, selepas ini bersama saya Sudut Pandang, kita nak membincangkan mengenai iSinar, bersinar, berhemah dan juga berwaspada. Perinciannya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik. Masih lagi bersama dengan saya. Dalam Sudut Pandang hari ini kita nak membincangkan mengenai tajuk yang telah saya nyatakan tadi iaitu iSinar, bersinar, berhemah dan juga berwaspada. Kita nak melihat sejauh manakah program ini memberi impak positif kepada mereka yang memerlukan. Dan di talian sekarang ini Muhammad Yusof Abdul Rahman iaitu Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia ataupun FOMCA. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam Cik Azam. Okey, terima kasih Cik Yusof kerana bersama dengan saya hari ini. Ya. Ya, baik, untuk permulaan mungkin Encik Yusof mewakili FOMCA sendiri boleh berkongsi kepada saya dan juga penonton di luar sana. Kita melihat kepada trend sekarang ini di mana satu lagi langkah diperkenalkan kerajaan untuk meringankan beban masalah kewangan rakyat iaitu dengan inisiatif iSinar. Jadi apakah tindakan ini ataupun keputusan ini untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanannya itu melalui iSinar membimbangkan ataupun ia relevan untuk masa sekarang? Apa pendirian daripada FOMCA? Okey, memang kita maklum ada pengguna yang mungkin terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19.
sejak daripada Mac 2020 dahulu yang mungkin terjejas pekerjaan mereka, pendapatan mereka dipotong dan sebagainya. Dan jadi mereka ini memerlukan bantuan kewangan yang membolehkan mereka meneruskan kelangsungan hidup. Dan walaupun kerajaan telah memberikan berbagai bentuk bantuan, bantuan prihatin rakyat, bantuan nasional dan sebagainya, tetapi mungkin mereka memerlukan sejumlah wang juga untuk mungkin melakukan aktiviti lain seperti berniaga dan sebagainya. Jadi mungkin ada keperluan untuk mereka membuat demikian. Tapi walau bagaimanapun, kita maklum bahawa caruman KWSP ini adalah untuk tujuan apabila mereka bersara, apabila mereka nanti. Sudah tentu kalau simpanan KWSP ini digunakan sewenang-wenangnya, sudah tentu dia akan memberi kesan mereka apabila mereka memerlukan apabila bersara. Sebab itu bagi FOMKA, kita amat prihatinlah tentang pengeluaran wang KWSP ini kalau ia dikeluarkan dengan tujuan yang bukannya untuk membantu mengurangkan ataupun membantu dalam perbelanjaan hidup mereka. Sebab kita tengok berdasarkan pada kajian-kajian yang telah dibuat, mendapati ada mereka yang menggunakannya untuk membeli perkara-perkara yang lain. Seperti kalau kita lihat satu kajian yang telah dibuat, menunjukkan ada juga yang membeli untuk menggunakan untuk membeli gadget, dan ada juga yang menggunakan untuk ubah selai rumah dan sebagainya. Jadi ini bukannya untuk tujuan yang sepatutnya lah. Jadi kita bimbang kalau digunakan untuk perkara yang tidak sepatutnya, dia akan mengurangkan wang persaraan mereka kelak. Okey, baik. Umum tahu bila kita bertanya kepada rakyat di luar sana, apakah inisiatif ataupun langkah penyelesaian yang dirasakan memberi impak kepada mereka, rata-rata mengatakan Aissinar, KWSP dan juga moratorium. Jadi melihat kepada situasi sekarang ini, bagaimanakah FOMKA dapat, kalau boleh kita katakan, membantu golongan pencarum ini memberi pendidikan terutamanya kepada isu-isu menjaga keuangan mereka untuk masa jangka yang panjang? Okey, FOMKA memang amat prihatin tentang pengurusan keuangan rakyat. Malah kalau kita lihat sejak daripada tahun 2011 lagi, FOMKA telah mengadakan bulan keuangan berhemat pada setiap bulan Oktober. Tujuan kita ialah untuk memberi untuk mendidik pengguna atau rakyat tentang pengurusan keuangan. Sebab kita memandang bahawa pengurusan keuangan ini merupakan satu elemen yang penting bagi memastikan bahawa rakyat itu dapat menjalani kehidupan mereka secara yang lebih bersabar, yang lebih sesuai lah. Tapi kalau jadi sejak itu kita telah mengadakan pelbagai program dan kita juga telah bekerjasama dengan Bank Negara dalam tujuan mengadakan program ini. Dan FOMKA juga telah dengan kerjasama Bank Negara telah menerbitkan buletin ringgit. Hingga sekarang masih lagi diterbitkan yang mengandungi pelbagai pendidikan kewangan. Ini tujuan dia untuk membantu pengguna tentang pengurusan kewangan, termasuk juga tentang pengurusan apabila mereka bercara. Okey, Encik Yusof, kalau kita ikutkan saranan daripada pihak KWSP, sekurang-kurangnya seseorang itu kalau nak pencen ataupun nak berhenti kerja ataupun ada simpanan yang disarankan lebih kurang 240,000 dalam masa itu. Tetapi hakikatnya sekarang hanya 67% pencarum saja yang kurang daripada 50,000. Jadi melihat pada situasi begini, apakah yang boleh kita bagi tahu kepada rakyat luar sana, terutamanya dalam langkah-langkah untuk kita mengambil inisiatif yang lain ataupun langkah-langkah untuk menghadapi situasi di luar jangka pada masa akan datang ni? Ya, memang saranan yang dibuat oleh pihak KWSP supaya kurang-kurangnya penjara ini mempunyai simpanan sebanyak 2,400 apabila menjelang mereka berumur 55 tahun. Maksudnya apabila mereka sampai kepada umur tersebut, dan kita pun maklum jangka hayat rakyat Malaysia ni dijangkakan antara lebih kurang 77 hingga 78 tahun. Jadi kalau umpamanya mereka bersara umur 55 tahun, mereka ada lagi mungkin sampai pada 7 tahun. So ada 15 tahun yang mereka ada sebelum mereka menjadi dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan sejumlah wang yang untuk tujuan menampung. Kalau mereka mempunyai wang sebanyak 240,000, jadi dalam masa kalau mereka mengeluarkan secara konsisten pada setiap bulan,
Jadi mereka ada lebih kurang 1,300 setiap bulan yang mungkin boleh belanjakan sehingga berumur 70 tahun. Jadi ini dan kita tak kira lagi kesan inflasi dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada wang yang mereka boleh belanjakan sebab apabila mereka bersara, kemungkinan sebahagian daripada perbelanjaan tetap mereka tidak perlukan seperti bayaran kenderaan kelas sesar, bayaran rumah kelas sesar, mereka tidak perlu kos untuk pergi bekerja dan sebagainya, tetapi wang tersebut mereka perlukan untuk menampung kehidupan keadaan dan juga apabila mereka bersara biasanya sebahagian pada wang mereka akan digunakan untuk membayar kos-kos perubatan dan sebagainya. Jadi kalau wang simpanan KWSP tersebut tidak mencukupi untuk menampung keperluan mereka terpaksa mencari inisiatif lain, sama ada bantuan daripada rakyat, kerajaan, ataupun mungkin mereka kalau ada anak-anak boleh bantu. Kalau tidak mereka terpaksa bekerja sehingga akhir hayat mereka untuk menampung kerana mereka tidak ada simpanan yang mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka. Betul. Saya setuju. Di antara lain juga isu dalam iSinar ini, kalau kita bercakap, ya, betul lah ia memberi sinar kepada mereka yang mungkin golongan yang paling terjejas, dan pada masa yang sama kita perlu berhemah dalam pembelanjaan iSinar itu. Kita nak berbelanja tapi pada masa yang sama kita nak juga ada simpanan. Tetapi ada satu lagi isu yang Encik Yusof, iaitu mereka yang mengambil kesempatan ke atas pengeluar-pengeluar pencarum KWSP ini. Scammer lah kalau kita boleh katakan, ya. Jadi apakah sebenarnya persediaan kita? Kita nak tahu ini kita ni sedang dipergunakan ataupun hin-hin modus operandi scammer yang boleh kita elakkan. Ya. Okey, kalau kita dah berdasarkan kepada kenyataan KWSP dan pihak polis ini, terdapat lebih kurang 3 jenis penipuan yang mungkin berlaku. Yang pertama ialah penipuan ejen ataupun orang tengah, ataupun ejen yang mengatakan bahawa mereka ni boleh membantu menguruskan permohonan iSinar dan juga boleh membantu meluluskan atau menyegerakan kelulusan tersebut. Kemudian permohonan cara talian, maksudnya pihak-pihak scammer ini akan membuatkan iklan melalui WhatsApp ataupun SMS dan sebagainya, mengatakan mereka ada memudahkan talian dengan menyediakan pautan palsu yang boleh dimasukkan oleh pencarum ataupun mereka yang memohon, dan tetapi pautan itu adalah pautan palsu, tujuannya untuk mengumpul maklumat-maklumat mereka yang buat permohonan tersebut untuk digunakan kemudian hari untuk melakukan penipuan kepada pengguna. Seterusnya ialah membuat panggilan. Kononnya mereka ini adalah wakil ataupun pegawai daripada KWSP yang boleh membantu dalam menguruskan dan menyegerakan permohonan. Jadi ini antara penipuan-penipuan yang boleh berlaku. Jadi apa yang pengguna perlu berhati-hati ialah kiranya ada elemen-elemen ini, pengguna perlu berhati-hati dan jangan mudah tertipu dengan selipik-selipik scammer seperti ini. Kerana kita tak mahu mereka ni mengambil kesempatan daripada kesulitan yang dihadapi oleh permohonan ini dan akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada pengguna tersebut. Kalau situasi ini berlaku, bagaimanakah tindakan pengguna ataupun kepada siapakah, agensi manakah yang boleh mereka rujuk untuk bantu mereka ini? Betul. Okey, patutnya dalam urusan permohonan iSinar contohnya, mereka hanya perlu berurusan sama ada melalui aplikasi iAccount KWSP ataupun pergi ke kaunter KWSP sini dan berurusan di situ tanpa melalui proses-proses pengenalan telefon dan sebagainya. Jadi kalau mereka mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh scammer ini, mereka perlu membuat aduan kepada pihak polis ataupun security dan sebagainya yang untuk boleh menyiasat atau mengambil tindakan kepada mereka yang melakukan penipuan ini. Jadi kita amat berharap pengguna-pengguna perlu berhati-hati kalau mereka menerima panggilan ataupun SMS, WhatsApp dan sebagainya meragukan, jangan melayan. Sebab kalau mereka melayan, kemungkinan mereka akan terjebak dengan tindakan scammer tersebut. Betul. Kalau kita tengok kepada media sosial, antara mereka yang menjadi mangsa, mereka yang sudah berpencen dan pengeluar iSinar itu sendiri. Jadi kena berhati-hati sebab orang dah nampak ikan besar, jadi umpannya juga besar. Baik, terima kasih kepada Encik Yusof Abdul Rahman, itu Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Formcard. Terima kasih Encik Yusof.
Sama-sama. Baik, saya kira itu saja yang kita sempat bualkan dan juga kita bincangkan dalam sudut pandang ini. Keputusan terserah kepada anda. Ada yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan air sinar ini. Ada juga yang boleh bertahan dan tidak mengusik simpanan KWSP untuk masa depan. Apapun, tepuk dada, tanya hati dan fikir-fikirkanlah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan pasukan Sahih. Baik, seramai 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat program subsidi upah PSU di bawah pakej rancangan prihatin dan penjana setakat 26 Februari lalu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz ketika membentangkan laporan laksana ke-34 memaklumkan permohonan bagi subsidi upah yang diluluskan kini mencecah RM12.769 bilion. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Setakat 26 Februari, seramai 131,568 pekerja telah berjaya mendapatkan pekerjaan melalui program ini berbanding 130,328 pada minggu lepas. Penambahan 1,240 pekerjaan dalam tempoh seminggu mungkin bunyinya tidak besar, namun sikit-sikit lama-lama jadi bukit insya-Allah. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan muncit. Kawalan sekatan jalan raya SGR di seluruh negara akan diperketatkan susulan kebenaran perjalanan rentas daerah dan pergerakan pelancongan antara negeri Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Itu kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badun. Beliau turut mengingatkan anggota polis yang bertugas dalam operasi sekatan jalan raya agar tidak lalai, sebaliknya melaksanakan tugas sebaik mungkin. Saya telah pun mengarahkan dengan tegasnya kepada semua pesuruhjaya polis dan CPO Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung untuk mengetatkan lagi kawalan-kawalan di sekatan jalan raya di mana pemeriksaan akan dibuat dengan lebih gigih lagi. Ya, saya telah mengarahkan supaya setiap petugas-petugas di roadblock tersebut tidak ada ruang rehat. Apa yang berlaku saya dapati ialah terdapat mereka yang duduk di bawah kemah-kemah dan daripada kerusi di bawah kemah tersebut membuat lambaian. Jalanlah. Ini yang berlaku. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyaksikan pemeteraian 3 memorandum bersefahaman MOU antara Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE. Ketiga-tiga MOU itu ditandatangani Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein dan rakan sejawatannya iaitu Sheikh Abdullah Zahid Al Nahyan. MOU pertama melibatkan penubuhan kerjasama diplomasi keselamatan makanan bagi meningkatkan usaha membangunkan ekosistem keselamatan makanan mampan dan anjal bagi memanfaatkan program keselamatan makanan Organisasi Kerjasama Islam OIC. MOU kedua melibatkan persetujuan membangunkan kursi Sheikh Zayed Al Nahyan di Institut Kajian Strategi dan Antarabangsa Malaysia ataupun ISIS, melibatkan ISIS dan juga Akademik Diplomatik Anwar Gargash. MOU ketiga pula menyaksikan kerjasama dalam bidang latihan diplomat antara Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR dan juga AGDA. Baik, seterusnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan 3 wakil rakyat pembangkang bagi semakan kehakiman terhadap pengisytiharan darurat menangguhkan persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Gamal Mat Syahid dalam keputusan penghakimannya menegaskan perkara itu berada di luar bidang kuasa mahkamah. Baik, sindiket penyeludupan dadah didalangi warga negara Taiwan tumpas. Dadah 96.1 kg bernilai 4.9 juta ringgit berjaya dirampas dalam satu operasi khas pada 8 Mac di sekitar Lembah Kelang. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman iaitu Datuk Razarudin Husin, modus operandi sindiket adalah menggunakan perkhidmatan kurier dengan berselindung di sebalik peralatan keagamaan.
Baik, pasukan saya nak berehat seketika, kembali selepas ini dengan Haiban Aktiviti. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan pasukan Sahih di hujung rancangan ini, saya nak kongsi kepada anda seperti biasa bicara naratif yang mana malam ini akan membincangkan mengenai tajuk My Digital, pemangkin pelaksanaan 5G di Malaysia bersama dengan tetamu Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, iaitu Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Anda boleh saksikan di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik, seterusnya ini daripada Jabatan Alam Sekitar yang mana seminar pematuhan di bawah syarat-syarat Environmental Impact Assessment ataupun EIA akan dibuat sempena dengan sambutan Hari Air Sedunia peringkat negeri Perak tahun 2021 ini, di mana anda yang berkaitan bolehlah menghadiri seminar ini pada 31 Mac 7.30 pagi hingga 5 petang di Hotel Kinta Riverfront Ipoh, Perak. Baik, ini pula satu aplikasi yang menarik daripada Jabatan Alam Sekitar yang mana telah membangunkan aplikasi My E-Waste yang bertujuan untuk memudahkan orang awam menghantar e-waste dan mengenal pasti pusat-pusat pengumpulan yang berhampiran serta sebagai wadah penyampaian maklumat dan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pengurusan e-waste yang lestari. Baik, seterusnya mengenai bengkel pengurusan kewangan, ini pun telah disebut oleh Encik Yusof tadi, iaitu e-bengkel pengurusan kewangan pentingnya untuk kita tahu mengurus kewangan kita dalam tempoh sekarang ini ya. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh terus sahaja ke laman web www.mfpc.org.my di mana dia ada beberapa tarikh dan juga zon yang telah pun ditetapkan untuk kursus ini, dan kalau nak tahu lebih lanjut boleh terus ke laman web yang telah saya sebutkan tadi ataupun boleh hubungi 0362035899 yang mana dirasmikan oleh yang berusaha Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Menteri Kewangan Malaysia. Seterusnya, satu lagi aplikasi baru daripada Bank Rakyat, iaitu anda tak perlu lagi lah untuk bersesak-sesak di kaunter untuk pertanyaan pembiayaan SME ataupun mikro dan juga koperasi. Semuanya boleh dilakukan di hujung jari anda dengan memohon melalui QR 2E. Yang seperti yang tertera di kaca TV anda itu, dan kita boleh imbas saja dan segala pertanyaan ataupun langkah-langkah untuk memulakan perniagaan boleh dimulakan di situ. Baik, ini pula bicara JPA mengenai pengurusan stres dalam mendepani pandemik COVID-19 di mana akan berlangsung pada 16 Mac 2021 hari Selasa pukul 10 pagi secara langsung di Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya rasa tajuk ini amat menarik untuk kita kupaskan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh sekarang ini kita stres dengan pelbagai masalah kewangan dan sebagainya, terutamanya dalam pandemik COVID-19 ini. Baik, saya rasa itu sahaja waktu yang kita ada dan harapkan perkongsian tadi memberi manfaat kepada anda. Juga jangan percaya dengan info yang tidak sahih mengenai vaksin COVID-19. Dapatkan maklumat yang betul dari sumber yang tepat. Itu tanggungjawab kita. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.